Salam sejahtera Malaysia. Selamat hari Sabtu sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih, bilion terima kasih. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada anda semua. Saya doakan bagi anda yang sudah bersama-sama dalam channel ini, yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih. Bilion terima kasih saya ucapkan. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Supaya anda dapat berita-berita, ulasan-ulasan daripada channel ini. Okey, terima kasih kepada anda semua. Saya doakan Tuhan memberkati anda semua. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, persoalan Ketua Menteri selalu muncul. Persoalan sekarang ini yang paling hangat tentang TYT pula, sampai ada gerakan, entah betul entah tidak, ada gerakan di dalam WhatsApp, gerakan menolak Musa Aman daripada menjadi TYT Sabah. Dari mana dong dapat tahu TYT Sabah bakal TYT Sabah Musa Aman pun tidak tahu. Tapi betul-betul tular di WhatsApp ini sekarang. Musa Aman ditolak habis-habisan oleh rakyat, oleh pemain-pemain politik di Sabah untuk daripada menjadi TYT Sabah. Tapi menariknya baru saya sisipkan juga, tangkap layar, ada seorang komen di dalam channel saya. Dia kata bukan Pairin kah, bukan Musa Aman kah, bukan Haji Ji kah, tapi ini pertama kali saya nampak ada orang komen, kasihlah si Bung Mokhtar, untuk jadi TYT Sabah. Okey juga, ini permainan politik yang cukup bagus. Ini satu percaturan politik yang cukup bagus, satu percaturan politik yang masuk akal, satu percaturan politik yang pada saya juga boleh diterima, sebab semua orang perlu mencaturkan siapa ini, siapa ini, siapa ini. Sebab bukan semua orang boleh jadi ketua menteri, walaupun semua orang mungkin mau jadi ketua menteri. Semua ahli parti mau tengok dia punya bos jadi ketua menteri. Semua akar umbi mau tengok dia jadi ketua menteri. Tapi bukan semua orang boleh jadi ketua menteri. Jadi kalau Bung Mokhtar jadi, katakan dia jadi ketua menteri, dan mereka, contohnya bergabung warisan dengan BN UMNO, bergabung barisan BN UMNO. Jadi Shafie Afdal boleh jadi ketua menteri, kemudian Bung Mokhtar boleh jadi TYT. Itu satu percaturan yang cukup bagus. Itulah kebaikan dia bila tidak banyak gabungan, senang sikit fikir. Jadi siapa timbalan ketua menteri itu seterusnya akan dibincangkanlah. Okey, jadi persoalannya ialah, mahukah rakyat Sabah kalau Bung Mokhtar jadi TYT Sabah? Begitulah. Daripada adun, daripada MP turn to TYT. Adakah aura Bung Mokhtar menjadi TYT? Sebab TYT Sabah selalunya seorang yang low profile, seorang yang tidak terlalu sangat menonjol, malah dia adalah agak pendiam dan tidak banyak keluar di media sosial dan sebagainya. Tapi Bung Mokhtar ini memang sudah terkenal, dia punya profile dia bukan low profile, ini dia memang sangat-sangat terkenal. Sesuai atau tidak siapa yang tahu, sehingga dia dicuba menjadi TYT. Okey, jadi kalau dia jadi TYT, pada pendapat saya sendiri, ini saya sendiri punya pendapat, tidak ada masalah untuk saya sekiranya dia jadi TYT. Tidak ada juga masalah untuk dia jadi TYT. Tetapi yang menjadi persoalan dia ialah tentang dia punya kes mahkamah. Kes mahkamah dia yang dia baru saja suruh dibela diri. Ini akan menjadi penghalang besar bagi Bung Mokhtar untuk dicalonkan untuk apa-apa jawatan lah, termasuklah jawatan ketua menteri atau TYT. Jadi semua benda dia okey, kecuali yang dia tidak okey adalah kerana dia ada kes mahkamah. Itu saja yang dia tidak okey. Dan ini bukan satu perkara yang kecil, tapi satu perkara yang cukup besar, satu perkara halangan yang cukup besar daripada dia menjadi TYT atau Ketua Menteri Sabah. Jadi saya fikir semua peluang dia ada, kecuali yang menghalang dia adalah dia punya kes mahkamah ini. Jadi untuk dia menjadi TYT, pada pendapat saya, dia punya keberangkalian untuk jadi TYT itu sangat-sangat kecil. Begitu juga untuk menjadi ketua menteri, sangat-sangat kecil.
kerana dia ada kes mahkamah. Pastinya semua pemimpin-pemimpin politik akan melihat itu sebagai satu justification, satu apa itu, penilaian untuk sama ada dia layak atau tidak menjadi Ketua Menteri atau TYT Sabah. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia yang kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Pagi ini pagi yang cukup indah, hari Sabtu. Dapat dengar bunyi burung macam-macam lah. Okey, baru tadi saya bangun pagi, kemudian dapat banyak WhatsApp untuk minta saya ulas itu, ulas ini, kasih keluar inilah, macam-macam lah permintaan. Tapi banyak yang saya reject, tapi banyak yang saya terima, banyak juga yang saya tidak baca. Jadi salah satu yang menarik perhatian saya dua perkara saja. Tapi perkara pertama yang menarik perhatian saya apabila ada seorang kawan postkan kepada saya satu tangkap layar, satu screenshot. Ini saya sisipkan. Haji G umum bubar Dewan Undangan Negeri Sabah pada 1 Januari tahun 2025. Saya tengok, ini hebat ini. Jadi nanti kamu ada peluang kamu masuk ke dalam channel dia ni, Fels Lifestyle. Saya selalu ikut dia punya ulasan juga. Ulasan dia memang bagus dan kadang-kadang lucu juga. Lucu, anak muda bagi ulasan memang lucu dan bernas. Okey, so kamu masuk dalam channel dia. Okey, 1 hari bulan Januari tahun 2025. Ada apa dengan 1 Januari tahun 2025? Pertama sekali, saya fikir ada kemungkinan juga akan dibubarkan begitu awal. Tetapi ada juga kemungkinan bahawa tidak akan begitu awal. Tapi kalau dibubar pada 1 Januari tahun 2025, saya rasa itu cukup bagus, sangat bagus, kerana dia belum ada apa-apa perayaan pada waktu itu. Kalau dia bubar 1 Januari, maksudnya kita akan mengundi pada sekurang-kurangnya, paling lewat pun adalah pada awal Februari. Tapi kalau ikut undang-undang kita mestilah mengundi juga pada Januari atau Februari lah. Okey, so belum tahun baru Cina belum, lepas itu raya haji belum, lepas itu semua yang lain-lain pun belum. Jadi ngam juga kalau 1 hari bulan Januari tahun 2025. Saya rasa lebih awal lebih bagus, supaya kalau bulan Januari kita senang untuk fikir, senang untuk ingat pada bulan berapa dia bubar. Jadi senang untuk berteka-teki, kemudian senang untuk mengingat, kita bubar waktu ini, nanti pilihan raya akan datang pada waktu ini juga. Jadi senang kalau Januari kita terus senang ingat Januari. Januari, so senang mau ingat ya, senang mau ingat bila bubar dan bila akan bentuk semula. So kira sajalah 4 tahun atau paling lewat 4 tahun setengah atau 5 tahun kemudian kita tahu sudahlah, ini mesti ready untuk bubar. So senang ya, senang. Lagi pula kalau menurut setakat ini ramalan-ramalan cuaca yang diberikan oleh Met Malaysia menyatakan bahawa tidak ada apa-apa lagi waktu itu, dan sekarang ini adalah musim hujan dan dijangka akan ada kemungkinan banjir bermula pada hari ini sehingga 25. Tapi selepas itu belum ada lagi. Jadi saya fikir orang akan lebih excited, orang mulai excited untuk mengundi pada awal tahun, ya. Mengundi pada awal tahun tu excitement dia tu luar biasa. Jadi orang tahu, ini awal tahun, bagus. Okey. Kalau pertengahan tahun ataupun waktu perayaan, susah juga. Jadi saya pun setuju kalau Haji G dapat membubarkan cepat. Apalagi kalau betul-betul dia boleh bubar pada 1 Januari itu, ini cukup baguslah. Walau bagaimanapun, saya fikir semua itu bergantung kepada kebersediaan lah, kesiapsiagaan juga, terutamanya untuk SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk bersedia, kemudian persiapan daripada badan-badan yang berkenaan yang membantu di dalam urus tabir
untuk pilihan raya. Jika mereka sudah sedia, oke. Kemudian kedua, bergantung juga kepada persiapan parti kerajaan sendirilah. Sebab parti kerajaan itu yang perlu bersedia untuk mempertahankan kerajaan yang sedang dia ada sekarang lah. Jadi semuanya bergantung kepada HJJ. Kita hanya boleh buat spekulasi, permainan minda, permainan nombor, permainan kata, permainan macam-macam permainan lagi lah, permainan politik, macam-macam. Tapi kita tunggu daripada HJJ sendiri. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.